Okey, pelajar, hari ini kita akan pergi kepada pendarapan dan pembahagian pecahan algebra. Okey, jadi kita mulakan dengan pendarapan pecahan algebra. Jadi untuk pendarapan, kita mungkin akan nampak satu pecahan algebra bersama dengan satu sebutan algebra ataupun dua-dua pun adalah pecahan algebra. Jadi macam mana nak selesaikan soalan yang berkaitan dengan pecahan algebra? Kita akan buat sahaja semasa kita buat untuk pecahan biasa, iaitu kita mempermudahkan mengikut nombor ataupun mengikut sebutan. Jadi di sini soalan 1 kita ada P per R darab dengan 3Q. Jadi masing-masing adalah untuk sebutan P, R dan Q. Adakah kita boleh potong sesama seperti pecahan? Tak ada ya. Jadi kita tengok pula untuk nombor. Kalau nombor dekat sini pun tak ada yang kita boleh nak kecilkan. Jadi apa yang kita boleh buat? Sebenarnya dia akan jadi sebagai P darab dengan 3Q per dengan R. Okey, kerana tiada nombor ataupun tiada pemboleh ubah yang boleh dipotongkan, maka jawapan kita akan didarabkan mengikut level dia lah. Okey, pengangka sahaja yang akan didarabkan. Jadi dekat sini kita akan tulis 3P Q per dengan R. So macam inilah selesai soalan pertama. Okey, ikut soalan yang kedua, A per 4 darab dengan B per C. Sama juga kita akan cek nombor, kita akan cek pemboleh ubah. Pemboleh ubah ialah masing-masing A, B dan C dan nombor hanya ada 4 saja. Jadi apabila kita nampak tak ada apa yang kita boleh permudahkan, jadi sebenarnya mereka akan duduk di dalam keadaan macam tu. Okey, seterusnya kita akan tuliskan jawapan ikut pendarapan, iaitu pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Jadi jawapan kita adalah AB per 4C. Okey, so pelajar setakat ini harap tak ada masalah apa-apa. Next kita akan pergi kepada soalan 3 dan soalan 4. Okey, soalan 3 dan soalan 4 sama juga dia melibatkan satu sebutan dan juga satu pecahan algebra. Apa yang beza dekat sini ialah daripada soalan contoh ini, dia ada penghapusan ataupun pemudakan yang kita boleh lakukan. Okey, contohnya sekarang nombor 3, 7H darab dengan 9 per 21H. Okey, apa yang kita nampak dekat sini ialah sini ada H, sini ada H. Okey, kalau ikut nombor kita ada 7, 9 dan 21. Jadi di sini pelajar anda mesti fahamkan susunan mereka sebenarnya adalah begitu. Okey, artinya sebutan ini yang kita namakan sebagai sebutan algebra ataupun kalau dia bagi nombor bulat, dia akan duduk bersama dengan pengangka. Okey, jadi dari sini anda juga boleh kita kata mula daripada sini dan anda juga boleh pemudahkan. Contohnya sekarang H dengan H, H bahagi H, so H dihapuskan masing-masing. Okey, sekarang sini kita ada 7 darab dengan 9 per dengan 21. Kalau 7 dengan 21 masing-masing daripada sifar 7 kan. So 7 bahagi 7, 1, 21 bahagi 7 ialah 3. Selepas kita dapat 3, kita nampak sini pula adalah 9. Jadi untuk 3, 9, mereka daripada sifar 3. So sekali lagi kita buat 3 bahagi 3 dapat 1. 9 bahagi 3 ialah 3. Jadi akhirnya apa yang kita ada? 1 darab dengan 3. Ini untuk pengangka, 1 sahaja dekat bawah. So jawapan kita akhirnya adalah tinggal sahaja 3. So pelajar, untuk soalan pecahan algebra yang macam ini, anda mesti sangat mahir dengan nombor lah. Selalunya nombor yang memberikan masalah banyak, kerana kalau ikut sebutan ataupun pemboleh ubah, jarang bagi masalah kerana untuk huruf-huruf yang kita ada itu kita hanya hapuskan ikut bilangan sahaja. Okey, kecuali dia adalah masuk dalam pendarapan, jadi kita akan dapat kuasa 2 ataupun kuasa 3. Okey, sekarang kita cuba lihat soalan 4 pula.
7P darab dengan 5Q per 28P kuasa 3. Jadi, cikgu akan cuba selesaikan dengan menggunakan kedudukan sinilah supaya anda boleh nampak bezanya. Okey, sekarang kita selesaikan dulu untuk pemboleh ubah. Kita ada sini ada P, sini ada Q, sini ada P kuasa 3. So, mereka adalah bahagi, barulah kita boleh hapuskan ikut bilangan sebutan. Kalau mereka adalah duduk di dalam pengangka ataupun dalam satu level yang sama, mereka akan dijadikan sebagai pendarapan. So, harap murid-murid ingat apa yang kita ada, okey, untuk pecahan. Okey, so di sini P bahagi P, so P sini hilang. Tapi dekat sini kerana ada 3P kan, okey, P darab P darab P. Jadi saya hanya perlu hapuskan satu sahaja P kerana ikut bilangan. Jadi sebenarnya saya masih ada lagi P kuasa 2. Okey, saya tak boleh nak buat apa-apa dengan Q itu, so Q itu akan stay dekat sana. So sekali lagi 7 dengan 28. Okey, 7 dengan 28 bahagi 7 dapat 1, bahagi 7 dapat 4. So, pelajar untuk kedudukan bahagi itu ialah satu atas, satu bawah. Faham ya? Satu atas, satu bawah. Okey, kalau mereka ialah duduk macam ini, anda mesti fahamkan bahawa mereka sebenarnya adalah di dalam kedudukan pengangka. Okey, akhirnya apa yang kita boleh buat? 1 darab dengan 5Q, so 5Q per dengan dekat bawah tinggal sahaja siapa? 4P kuasa 2. So, pelajar selepas anda buat sesuatu, anda boleh susun dulu di sini. Kalau anda dapati dia sebenarnya boleh dikecilkan lagi, anda buat lagi sekali di sini dan masuklah jawapan dekat sama dengan yang seterusnya. So, kalau tak ada masalah, jadi dekat sini kita henti sahaja sebagai jawapan 5Q per 4P kuasa 2. Okey. So, sekarang kita masuk ke dalam soalan 5. Untuk soalan 5, dia sudah dalam bentuk ungkapan algebra. Okey, ini ialah pecahan algebra, ini ialah ungkapan algebra. Jadi di sini anda mesti fahamkan sesuatu ialah jika melibatkan ungkapan algebra, okey, anda mesti nampak ada satu kurungan kan? Okey, dan kurungan itu adalah sangat penting. Anda nak kecilkan sesuatu ataupun nak hapuskan sesuatu, anda mesti rujuk dengan kurungan ini. Artinya, anda mesti dapatkan ada sebiji seperti kandungan kurungan awak, barulah satu kurungan ini anda boleh hapuskan. Kalau tak ada, anda tak boleh nak buat apa-apa untuk dia. Anda tak boleh kata, oh saya nak satu bahagian saja, saya nak D saja dihapuskan. Saya nak satu ini saja dihapuskan. Tak boleh. Okey. So, apa yang kita ada dekat sini, D tambah 2 ini walaupun dia tak bagi kurungan, sebenarnya dia pun adalah ungkapan algebra. Okey, artinya kalau anda nak hapuskan dia, mesti hapuskan sekaligus D tambah 2. So, bawah ialah I kurungan D tambah 1 darab dengan kurungan D tambah 1. So, dengan macam ini sangat jelas. Kalau dia ada kurungan, lagi senang sebenarnya pelajar. Maksudnya, the whole thing, okay, you cancel. Jadi, apabila saya cancel pun mesti ikut kedudukan yang kita cakap tadi. Satu atas, satu bawah. Okay, selepas itu, apa sahaja yang ada, saya tulis semula di dalam satu pecahan. Artinya ini adalah jawapan akhir kita. So, sekali lagi cikgu sebut kalau adalah kurungan, mesti hapuskan satu kurungan tersebut. Tak boleh sahaja anda ambil D dengan D ini. Dan ini dah tak boleh nak buatlah apa-apa kerana D dengan D ini sudah dihapuskan. Tak boleh ya pelajar. Okey, so pelajar sekarang kita lihat soalan 6 pula. Soalan 6, mereka adalah sebahagian daripada kita ada ungkapan algebra dan kita ada sebutan. So, tengah-tengah ialah darab. Ini adalah dua pecahan algebra. Jadi, apa yang kita boleh buat? Kita boleh semak dulu nombor bulat yang diberi. Dan seterusnya saya perlu semak ungkapan algebra yang diberi. Kalau ungkapan algebra itu sudah
kita kata sangat simple seperti macam ini. So kita tak akan buat apa-apa penfaktoran. Tetapi kalau mereka mempunyai nombor ataupun kuasa 2 ataupun banyak kita kata huruf-huruf ataupun sebutan yang sama dekat sini, jadi kita boleh buat penfaktoran. Jadi semua itu adalah kita kata mengikut susunan anda. Kalau anda nak buat penfaktoran dulu boleh, ataupun anda nak buat dulu apa yang boleh dibuat di dalam soalan tersebut. Contohnya nak hapuskan 5 dan 10 itu pun boleh. Okay, it's up to you. Tetapi cikgu nak nasihatkan satu langkah hanya mempunyai satu tindakan. Okey, jadi untuk cikgu selalunya cikgu suka buatkan penfaktoran dahulu supaya cikgu boleh nampak apa kemungkinan yang boleh saya permudahkan. Okey, jadi sekarang pecahan pertama ini cikgu tak akan buat apa-apa kerana mereka sudah dalam bentuk yang sangat mudah. So, 10 pun akan dikekalkan. Di sini akan masuk ke dalam penfaktoran ungkapan algebra. Jadi kita boleh guna pembahagian berulangan. Contohnya sekarang saya bahagikan 2. So J kuasa 2 tambah 3 JK. Sekali lagi saya bahagikan J. So J tambah 3K. So akhirnya saya dapat buat penfaktoran dalam keadaan macam ini. Okey, seterusnya barulah saya buat tindakan bahagi ataupun darab. Darab ialah terakhirlah sekarang kalau bentuk macam ini ialah bahagi dahulu. Okey, pertama nampak sangat jelas 5 dengan 10 ini. So 5 bahagi 5, 1, 10 bahagi 5, 2. Seterusnya seperti yang cikgu kata, kalau mereka tidak dikurungankan tetapi mereka duduk saja macam ini, sebenarnya mereka pun ada kurungan sendiri. Jadi ini dengan ini nampak tak kandungannya adalah sama? Kalau sama, potongkan sekaligus pelajar. Okey? Dan akhirnya apa lagi yang saya boleh potongkan? Saya nampak 2 ini dengan 2 ini. Pelajar, apabila mereka sudah disusunkan macam ini, nampak tak sebenarnya 2J itu datang dari mana? 2 darab J. So, hubungan mereka adalah darab. Jadi sekarang saya nak ambil 2 ini untuk dibahagikan 2. Okey? So, saya akan buat 2 bahagi 2, 1, 2 bahagi 2, 1. So, akhirnya apa yang ditinggalkan sebagai jawapan? Kita perlu semak satu persatu lah. Sini adalah 1 darab dengan 1. Pengangka kita dapat 1. Per dengan 1 darab J. J saja yang tertinggal. 2J tambah 3K semua sudah dipotong. So, jawapan saya adalah 1 per J. Okey, so pelajar boleh jelas? Okey, next kita cuba soalan 7 pula. Soalan 7, okey, sekali lagi kita akan buat penfaktoran dekat mana-manalah. Kerana kalau selalunya ialah macam itu. Okey, kalau nombor itu boleh dipotong sesama sendiri, dihapuskan buat tindakan, tinggal sahaja ungkapan algebra itu. Jadi ungkapan algebra itu mana-mana satu itu boleh dibuat tindakan ataupun dua-dua itu boleh dibuat tindakan, iaitu boleh difaktorkan. Jadi di sini saya nampak inilah yang kita boleh faktorkan. So apabila cikgu bagi kemahiran tentang penfaktoran, anda tolonglah ingat betul-betul apa yang anda perlu buat. Okey, so X kuasa 2 tolak dengan Y kuasa 2 sebenarnya ialah X tambah Y. X tolak Y. Okey, 18 darab dengan 3 X tolak Y. So pelajar, saya pun nasihatkan apabila anda sudah tahu dia adalah satu ungkapan algebra, lebih baik sambil tulis itu terus buat kurungan supaya awak nampak, oh satu kurungan itu saya boleh hapuskan. So sekarang sangat jelas ini dengan ini. Pelajar, kalau ada kurungan adalah antara yang paling senang kerana nampak saja kurungan itu kandungannya sama, potong saja. So 3 dengan 18 ialah daripada sifar 3. So 3 bahagi 3, 1. 3 bahagi 6 ialah 18. So akhirnya jawapan saya tinggal X tambah Y per dengan 6. Ok,
Okey, X darab dengan 1, 6 darab dengan 1. Okey, tinggal saja siapa yang ada itu U. Okey, so pelajar sila ingat, apabila kita ada sebutan algebra, dia sebenarnya adalah dalam kedudukan macam ni, 3R per 1. Kalau kita mempunyai soalan yang berkaitan dengan bahagi, pecahan, bahagi, jadi tak kisahlah belakang itu adalah nombor apa, bentuk apa, semua mesti dijadikan darab dan dalam keadaan yang disongsangkan. Jadi sekali lagi kita akan dapatlah sebenarnya ini adalah soalan pendarapan. Jadi kita akan semak nombor, semak sebutan. Kalau tiada apa yang kita boleh dipermudahkan, kita akan buatkan pendarapan ikut level, iaitu angka, pengangka dan juga penyebut. Okey, so macam inilah kita dapat jawapan untuk soalan 8. Okey, so pelajar kita lihat soalan 9. Soalan 9 adalah dua pecahan algebra. Jadi apabila kita ada simbol bahagi, jadi apa yang akan berlaku di belakang adalah disongsangkan. Jadi kita akan tuliskan semula dahulu, mereka akan dijadikan seperti begini. So pelajar adalah digalakkan untuk membuatkan satu langkah, satu tindakan. Okey, supaya anda tak confuse sangat. So sekarang apabila saya sudah susun, jadi daripada sini adalah pengiraan. Daripada sini adalah memulakan, kita boleh buat pemudahan bagi siapa-siapa yang sesuai. Jadi di sini cikgu nampak C ni boleh dibahagi. Jadi sini ada 3C kan? Maksudnya C darab dengan C, darab dengan C. Kita akan tulis semula jawapan dalam satu pecahan sahaja. Okey, sini ada A, sini ada C kuasa 2. So sini tinggal B, sini ada B. Jadi A C kuasa 2 per B kuasa 2. Pelajar, B dengan B ini tidak boleh hapuskan kerana mereka adalah darab. Mereka akhirnya akan dijadikan sebagai kuasa 2. Okey, seterusnya kita lihat soalan 10. Kita ada KN tambah dengan MN per dengan 3K kuasa 2 bahagi dengan 12K per dengan K tambah M. Okey, seperti biasa, mula-mula kita akan buat sahaja apa yang diperlukan untuk bahagi, iaitu jadikan darab dan songsangkan pecahan yang berada di belakang. Okey, seterusnya kita akan jadikan penfaktoran untuk ungkapan ini kerana mereka boleh difaktorkan N. Macam mana anda boleh tahu? Masing-masing mereka mempunyai N dekat sini. Jadi N per K tambah M. So 3K kuasa 2 darab dengan K tambah M per 12K. Okey, so pelajar, nampak tak soalan ini tak macam dengan soalan yang lain, iaitu nampaknya seperti apa yang kita kata satu kumpulan itu yang sepatutnya boleh dihapuskan itu mereka berada dalam satu level yang sama. Nampak tak? Okey, so K dengan K boleh buat pemudahan, tetapi kerana mereka dalam keadaan yang sama, iaitu mereka masing-masing ialah penyebut, jadi saya tak boleh nak buat apa-apa. Jadi kita akan sambungkan sahaja jawapan. Jadi pelajar, sepatutnya sama dengan ini anda letak di bawah ya, kerana dah tak ada tempat, jadi cikgu letak di sebelah kanan. Okey, jadi kita ada N K tambah M ini adalah dikuasa 2 kan. Kenapa dikuasa 2 kan? Kerana sini adalah 2. Jadi apabila mereka sudah ulang, kita boleh kuasa 2 kan. Per dengan 3 darab 12 ialah 36. K kuasa 2 darab dengan K akan semua jadi K kuasa 3. Okey, so pelajar, macam inilah jawapan kita akan dikekalkan.
Okey, so pelajar bukan setiap soalan itu kita akan memain potong-potong. Kalau perlu kita potong. Kalau tak ada, kita akan darabkan seperti pendarapan yang biasa. Okey, last kita akan lihat soalan 11. Ini adalah P tolak 3Q per dengan 15 P kuasa Q kuasa 2 bahagi dengan P kuasa 2 tolak 9Q kuasa 2 per dengan 5PQ. Okey, so langkah yang pertama ialah apa murid-murid? Langkah yang pertama ialah kita akan jadikan ini darab dan kita akan songsangkan pecahan saya. So, apabila sambil songsangkan itu, anda pun boleh telitikan siapa yang sepatutnya saya boleh buat tindakan. Jadi, daripada sini, saya akan buat tindakan untuk penfaktoran dahulu. Jadi, penfaktoran dekat sini adalah kita kata special kerana mereka melibatkan kuasa 2 sempurna, iaitu mereka adalah 3Q, okey, yang dikuasa 2 kan. Apabila kita ada benda yang macam ini yang kita nampak tak berapa perasan apa yang akan berlaku, sebenarnya anda boleh telitikan satu pasangan lagi. Okey, kalau mereka memang adalah pasangan yang kita kata boleh dipermudahkan, so maksudnya ini adalah sebahagian daripada pemfaktoran ini. Okey, so sekarang kita masuk